Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita dalam mata pelajaran Manahij Al-Ulum Al-Islami tingkatan 4 ilmu usul fiqh. Penting ilmu usul fiqh ni Ustazah kan? Ya, betul. Mungkin Ustazah boleh terangkan kenapa pentingnya ilmu usul fiqh ni Ustazah. Silakan. Okey, Aiman, dan ilmu usul fiqh ni sangat penting dalam kehidupan kita sebabnya nanti kita akan tengok sebenarnya ilmu usul fiqh ni cuba kepentingan dia. Tapi sebelum kita tengok ilmu usul fiqh ni betapa pentingnya ilmu usul fiqh dalam kehidupan seharian kita, kita kena tengok dulu siapa dia pengasas ataupun wadih wa ahamiyah ilmu usul fiqh. Wadih tu pengasas, pelopor. Okey, siapa yang mengenengahkanlah ilmu usul fiqh ini. Jadi kita kata tadi ilmu usul fiqh mula ditulis pada zaman bila tadi Aiman? Kedua mula ditulis. Mula ditulis pada tabi'in. Okey, atba'ut tabi'in. Ya, anak-anak murid di rumah atba'ut tabi'in. Okey. Jadi pelopornya adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, iaitu imam kita Imam Syafi'i. Okey. Okey, kemudian antara hasil karyanya adalah muallafatuhu ataupun muallifuhu Kitabur Risalah. Okey, murid-murid boleh rujuklah, boleh tengok ataupun boleh cari, boleh bacalah. Kalau pandai bahasa Arab, kita boleh tengok okey dalam Kitabur Risalah tentang ilmu-ilmu usul fiqh. Dan sekarang ada banyak ataupun kupasan tentang ilmu usul fiqh inilah yang kita boleh cari ya. Okey. Itu pelopornya. Dan antara ba'du kutub usul fiqh inda Syafi'iyah, maknanya ada hasil karya ataupun kitab-kitab lain inda Syafi'iyah ini ataupun yang terkinilah, maknanya selepas Kitab Risalah tu adanya Kitab Burhan, Al-Mustasfa, Jam'ul Jawami dan juga Bahrul Muhit. Ini antara kitab-kitab usul fiqh inda Syafi'iyah dan adalah dia punya penulis-penulisnya. Okey. Okey, seterusnya itu antara kitab ataupun hasil karya. Kita tengok juga kepada ni baru kita tengok ahamiah. Tadi Aiman tanya apa dia kepentingan ilmu usul fiqh. Jadi anak-anak kat rumah agak-agak apa dia kepentingan ilmu usul fiqh ni? Penting tak dalam kehidupan kita untuk kita pelajari ataupun kita mempraktikkan? Adakah kita just terima saja? Adakah hanya terima saja satu hukum itu ataupun kita tak nak tahu pun hukum tu wajib? Mesti kita nak tahu kan kenapa wajib menunaikan solat, kenapa kita wajib menunaikan zakat, kenapa kita wajib menghormati kedua ibu bapa kita. Jadi mesti ada dalil-dalilnya yang patut kita tahu sebelum kita terima sahaja satu-satu hukum itu. Okey? Kita tengok yang pertama al-wuquf ala simahatus syariah wa yusriha. Okey? Memahami keterbukaan syariah itu dan kemudahannya. Islam tu sangat mudahlah. Okey, Islam tu sangat mudah. Okey, yang kedua Dhabtu usulul istidlal, menetapkan asas-asas dalam mendapatkan dalil. Okey, menetapkan asas-asas dalam mendapatkan dalil. Bukannya kita main ambil je dalil ayat Quran tu untuk hukum tersebut. Ambil je ayat Quran surah Baqarah tu, letak je itu sebagai hukum hormati ibu bapa, tidak. Dia ada dalil khas yang untuk situasi tersebut. Okey. Kemudian yang ketiga Tamakkun min istikhrajil ahkam syariah min adillatiha, mampu mengeluarkan hukum syarak daripada dalil-dalilnya. Ini terutamanya para fuqaha ataupun ulama lah. Okey. Dan kita kalau kita memang fasih ataupun mahir dalam bahasa Arab, kita pun boleh agaklah. Kalau kita main agak-agak, kita boleh tahu ayat Quran itu secara umumnya bila ayat itu menggunakan sirah amar, maka hukumnya wajib. Kalau dia menggunakan sirah nahi, maka hukumnya haram, dilarang. Okey. Jadi tamakun, kita mampu ataupun para fuqaha mampu mengeluarkan hukum-hukum syarak daripada dalil-dalil tersebut. Okey. Dan yang keempat, taisir amaliyatul ijtihad wa i'ta'il hawadis al-jadidah ma yunasibuha min ahkam. Memudahkan proses ijtihad dan memberikan perkara-perkara baharu tentang apa yang sesuai dengannya dari sudut hukum. Maknanya dalam proses meletakkan satu hukum itu, para mujtahid dia memudahkan. Bila adanya panduan dalam ilmu usul fiqh, maka dia memudahkan para mujtahid untuk memberikan perkara baru ataupun isu baru. Ada masalah baru. Contohnya kalau dulu arak memabukkan, sekarang ataupun rokok ada. Boleh ke bagi contoh rokok itu? Okey, ada lagi isu baru. Maknanya ada benda baru yang timbul selepas rokok. Maka apa isu-isu dan hukum-hukum baru itu, para mujtahid ini dapat merujuk kepada ilmu usul fiqh tersebut sebelum mengeluarkan satu hukum terhadap sesuatu isu tersebut. Okey. Dan yang seterusnya adalah
ma'rifatul asbab allati addat ila wuqu'il khilaf bainal ulama fil qadaya al fiqhiyah. Kita akan tahu sebab yang membawa kepada percanggahan atau khilaf para ulama. Kita ada berapa khilaf ulama? Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab-mazhab seterusnya tu kan. Jadi kenapa? Jadi kita dapat tahu sebab yang membawa kepada percanggahan atau khilaf para ulama ni berkaitan masalah fiqhiyah. Bukan masalah lain tapi masalah fiqhiyah ya. Okey, dan akhir sekali adalah bayan dawabit al-fatwa wa syurutil mufti wa adabihi. Dapat menerangkan tentang tata cara mengeluarkan fatwa dan syarat-syarat mufti serta adab-adabnya. Dia ada kaedah okey untuk mengeluarkan fatwa. Bukannya bila ada satu isu baru lepas tu para mufti meletakkan je terus hukum terhadap tu. Tidak. Dia mesti ada musyawarah dia, mesti ada syarat-syarat untuk meletakkan satu hukum tersebut. Tak boleh nak ada isu baru terus je letak hukum. Terus umum tak boleh. Jadi kena musyawarah dan ijtihad para ulama barulah diumumkan kepada masyarakat. Tidak boleh. Jadi kita kena terimalah bila mufti sudah musyawarah dan ijtihad, maka itulah yang terbaik. Okay? Jadi kita Ustazah orang biasa boleh ke menetapkan hukum-hukum tu? Maklumlah kadang-kadang ada tengok dekat media sosial apa semua tu kita terus nak letak hukum. Orang biasa ni boleh ke letak hukum Ustazah? Orang biasa tak boleh letak hukum sesuka hatilah. Apa ciri-ciri dia? Ciri-cirinya mesti mesti dia adalah orang yang mujtahid, maknanya memang orang yang terpilih untuk meletakkan suatu hukum. Bukannya kita kata ayat Quran tersebut dan hukum yang memang hukum barulah kita nak letakkan. Hukum baru contohnya kita terus je letak hukum tersebut adalah haram. Padahal kita tak bagi pun dalil khas, dalil ataupun sunnah daripada Nabi, ataupun ijma' ulama', qaul dan ijma' ulama' ataupun qiyas daripada siapa-siapa, terus kita takkan hukum salah lah. Jadi kita kena rujuk kepada mujtahid ataupun orang yang sepatutnya mengeluarkan hukum atau fatwa tadi mufti. Kalau kat Malaysia ni mufti lah. Okay? Jadi kita rujuklah pada mufti tersebut, hukum-hukum tersebut. Boleh saya tanya soalan lagi Ustazah? Lagi boleh. Contoh macam tadi Ustazah sebutkan bila para sahabat mereka mempunyai penguasaan bahasa yang cukup baik. Tapi bila Islam tu dah tersebar ke negara-negara lain, dia dah bercampur dengan orang yang bukan Arab. Jadi boleh jadi cara pemahaman mereka tu berbeza, betul Ustazah kan? Betul. Jadi mungkin kita boleh lihat kenapa kadang-kadang setiap negara tu hukumnya sedikit berbeza Ustazah. Maknanya kenapa boleh jadi macam tu? Mungkin disebabkan faktor budaya ataupun macam mana Ustazah? Betul. Dia meraihkan tadi kita belajar maqasid syariah tadi. Dia meraihkan kelima perkara tersebut dan melihat kepada demi kebahagiaan ataupun keselesaan, kesesuaian dunia dan akhirat, maknanya masyarakat tersebutlah. Okay. Bila dia meraihkan kelima perkara tersebut, tadi kita tahu adalah nafsu, nyawa, kemudian demi menyelamatkan nyawa contohnya, demi untuk menyelamatkan maruah, demi menyelamatkan harta dan akal daripada tidak majnun masalah kan. Jadi dia meraihkan ke semua tu, maka dia melihat kepada budaya ataupun kesesuaian masyarakat tersebutlah. Baik. Untuk segmen kali ini Ustazah, apa yang Ustazah boleh rumuskan pentingnya topik kita pada kali ini? Tadi kita dah belajar tentang maudhu' ilmu usul fiqh. Siapa dia? Kita ulang balik. Siapa dia pengasas ilmu usul fiqh tadi? Jadi anak murid kat rumah pun boleh jawablah. Pengasas ilmu usul fiqh adalah Imam Asy-Syafi'i. Dan kita kena ingat juga apa dia hasil karya Imam Syafi'i tadi, iaitu kitab Ar-Risalah. Senangnya nak ingatlah tu kitab Risalah. Itu dua perkara penting. Yang seterusnya Hamiyah ilmu usul fiqh. Kalau tadi kita belajar gunakan sitah. Kalau dalam buku Ustazah ada 7. Ustazah keluarkan kat sini hanya 6. Jadi kalau ikut kat buku tu 7. Banyak nak kena ingat ni. Mana satu nak kena hafal ni Ustazah? Boleh buat ayat sendiri kalau awak mampu. Kalau tak mampu, hafalkan 2 atau 3 poin sudah memadailah supaya kita dapat jawapan dengan tepatlah ya. Dan kepentingannya kita dapat tahu cara-cara fatwa ataupun istinbatul ahkam itu, bagaimana cara dikeluarkan hukum dan syarat-syarat mufti serta adab-adabnya, dan juga kita tahu bahawa bagaimana pencanggahan pendapat ataupun khilaf ulama itu berlaku terhadap isu-isu atau masalah fiqhiyah
Dan ada lagi tadi yang kita tengok tadi itulah Aiman tentang kepentingan ilmu usul fiqh. Inilah pentingnya ilmu usul fiqh. Bila ada ilmu usul fiqh barulah kita faham bagaimana kaedah untuk meletakkan hukum. Tambah-tambah sekarang ni macam-macam orang kata isu dan sebagainya nak diletakkan hukum boleh ke tak boleh. Jadi kita perlukan usul fiqh. Baik para penonton, murid-murid sekalian jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini di Didik TV KPM.